أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إزرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum, Quran Weekly. Saya ingin berkongsi dengan anda sesuatu dari juz ketiga. Hanya sesuatu dari ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ini ayat yang panjang, tapi saya akan berkongsi dengan anda hanya beberapa renungan dari bahagian pertama ayat ini. Di mana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perkataan taklif dalam bahasa Arab bermaksud dibebani dengan sesuatu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa Allah tidak membebankan mana-mana individu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membebankan setiap satu orang illa wus'aha, kecuali kemampuan orang itu. Yang sebenarnya bermaksud sebarang percubaan atau ujian yang anda dan saya lalui dalam hidup sebenarnya hanya disesuaikan dengan kemampuan kita sendiri untuk menguruskannya. Apa yang dilalui oleh orang lain mungkin bukan sesuatu yang dapat saya atasi. Dan apa yang saya lalui mungkin bukan sesuatu yang dapat mereka atasi. Kurniaan yang kita nikmati dalam hidup dan kesukaran yang kita alami dalam hidup, kesukaran dan ujian yang kita lalui dalam hidup masing-masing sebenarnya hanya disesuaikan dengan sifat kepribadian individu kita sendiri. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa Dia tidak akan membebankan orang lain daripada yang mereka mampu tanggung. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okey, perkara lain yang luar biasa mengenai ayat ini adalah ada sesuatu yang kita semua mempunyai tanggungjawab yang sama. Betul? Jadi ada perintah Islam yang tidak dapat anda katakan, aku tahu kau boleh buatnya, tapi aku tak bolehlah. Ini bukan kepribadian saya. Seperti solat 5 waktu misalnya. Anda tidak boleh mengatakan, Masya Allah, aku tahu anda solat 5 waktu. Saya boleh melakukannya di Ramadan aja kot, tetapi biasanya ia sesuatu yang mustahil bagi diri saya. Saya tidak dapat berbuat demikian. Anda tu tak boleh membuat alasan itu kerana ini adalah beberapa perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang Dia letakkan pada setiap nafs. Dia meletakkannya pada setiap individu yang mesti anda lakukan. Terdapat sangat sikit pengecualian daripada yang harus berlaku dalam kes-kes yang sangat kecil. Walaupun begitu, terdapat perbezaan pendapat. Tetapi mereka adalah undang-undang universal. Dan perkara-perkara utama yang dilarang dan perkara-perkara utama yang wajib dilakukan oleh umat Islam, anda tu tidak boleh membuat alasan untuk diri sendiri dan bercakap bahawa Allah memahami saya lah, saya bukan jenis orang yang bersolat. Atau saya bukan orang yang boleh bangun pagi, jadi saya tak boleh melakukan solat fajar. Itu tidak akan berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala membebankan kita dengan tanggungjawab ini. Mengetahui bahawa setiap manusia sebenarnya mampu solat 5 kali sehari. Setiap manusia, setiap Muslim mampu menjauhkan diri dari haram. Anda mampu melakukan perkara-perkara ini. Oleh itu, apabila anda memberitahu diri sendiri, anda tidak boleh, dan apabila anda meyakinkan diri anda bahawa anda tidak boleh, maka anda sebenarnya menafikan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah katakan tentang anda. Yang sebenarnya anda boleh buat, anda mampu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan perkara-perkara ini untuk anda dan saya untuk lakukan sekiranya kita tidak mampu buat. Oleh itu, anda harus bertanya pada diri sendiri. Adakah saya bercakap benar pada diri sendiri ketika saya mengatakan saya tidak boleh buat? Atau adakah Allah Subhanahu Wa Taala berkata benar ketika Dia mengatakan bahawa anda tu boleh? Bahawa aku tidak akan memberikannya kepada kamu kecuali kamu dapat mengatasinya. Ini adalah soalan yang benar-benar jujur yang anda dan saya harus tanyakan kepada diri kita sendiri. Terutamanya ketika datang ke perintah-perintah utama Allah Azza wa Jal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okey, dan lepas tu, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Saya akan mengambil masa setengah minit saja untuk berkongsi satu perkara yang indah dengan anda. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, seseorang akan mendapat keuntungan dari apa sahaja yang mereka usahakan. Mereka akan dapat dari apa sahaja yang mereka usahakan. Dan apa sahaja yang mereka usahakan dari segi dosa akan datang menentang mereka sendiri. Jadi ada sesuatu yang anda usahakan yang akan pergi untuk kebaikan anda. Dan ada perkara lain yang anda usahakan akan bertentangan dengan anda.
Tetapi dalam bahasa Arab, kasabah yang lebih mudah digunakan untuk amalan perbuatan baik, untuk apa yang sesuai untuk anda. Dan sebaliknya, iktasabah yang sebenarnya lebih suka diperolehi digunakan untuk perbuatan buruk. Ini pelik kerana kita menganggap dosa lebih mudah diperolehi dan perbuatan baik suka diperolehi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya memberitahu kita dalam ayat ini satu rahsia. Dosa itu mungkin mudah diperolehi, mungkin mudah diusahakan dalam jangka masa yang pendek. Tetapi apa yang anda kena bayar balik untuknya dalam jangka masa yang panjang akan menimbulkan banyak kesukaran. Dan apa yang anda dapat dari segi masalah dan kesukaran dalam hidup anda. Terdapat banyak kesulitan kerana keingkaran terhadap Allah SWT sehingga sebenarnya ia tidak dianggap sebagai sesuatu perkara yang mudah. Seperti mencuri. Mungkin mudah untuk buat tetapi masuk penjara lagi susah kan? Oleh itu, apa yang anda lakukan sebagai tindakan kebodohan mungkin sangat mudah bagi anda pada masa itu. Tetapi harga yang anda kena bayar balik nanti menjadikannya perkara yang sangat sukar dan buruk yang anda telah lakukan untuk diri sendiri. Manakala, mendapatkan pekerjaan, bekerja keras dan menjana wang dengan cara yang halal mungkin sangat sukar. Tapi kesusahan yang dilalui untuk anda menyelamatkan diri berbanding dengan haram, sebaliknya ia cukup mudah. Alternatifnya cukup mudah. Itulah pandangan yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan untuk kita terhadap amal perbuatan baik dan perbuatan buruk. Perbuatan baik mungkin memerlukan lebih banyak kerja dan usaha tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkannya. Dan perbuatan buruk mungkin lebih mudah dilakukan tetapi anda akan membayar dengan harganya yang lebih tinggi. Dan anda akan menyedari betapa sukanya ia akan meletakkan anda dalam hidup anda. Oleh itu dari sini, jangan terlalu memandang tinggi beban yang ditanggung oleh kamu, yang diletakkan oleh Allah untuk kamu, mengenai tanggungjawab kamu. Dan juga jangan memandang rendah berat-berat dosa, jangan memandang rendah dan jangan berfikir bahawa ini hanya sesuatu yang saya lakukan, siapa yang peduli. Dan jangan tidak memikirkan beban dan masalah yang akan ditanggungnya esok hari. Terutamanya ketika anda dan saya berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.